Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan kalimah thayyibah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita semua nyawa dan juga kehidupan bagi meneruskan kehidupan seharian kita sehinggalah ke suatu masa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, iaitulah ajal atau kematian kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan tajuknya, iaitulah dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Manusia ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini Allah telah ciptakan, Allah telah jadikan dengan pelbagai kemudahan ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan secara percuma. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari, hadis 5933. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Semua manusia Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat-nikmat yang banyak. Akan tetapi di antara nikmat-nikmat yang banyak ini terdapat dua nikmat yang sering kali manusia lupakan, iaitulah nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Apabila kita sihat, kita tidak merasakan bahawa sebenarnya kesihatan itu adalah sementara, dan bila-bila masa kesihatan itu akan hilang, kerana kesihatan itu adalah nikmat daripada Allah dan Allah berhak untuk menarik nikmat ini pada bila-bila masa. Yang kedua adalah waktu lapang. Apabila kita berada dalam waktu yang lapang, kesempatan masa yang ada, kita kadang-kala lupa bahawa waktu lapang ini hanyalah sementara, dan pada bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu wa taala akan boleh berikan kita kesibukan atau menghilangkan waktu lapang tersebut dengan kesibukan-kesibukan yang tertentu. Jadi, yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesihatan dan waktu lapang ini adalah nikmat yang sangat penting bagi kita, khususnya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kedua-dua nikmat ini pastinya akan memberi impak yang sangat besar kepada kita selaku hamba Allah yang beriman, dengan memanfaatkan kedua-duanya ini dengan perkara-perkara yang boleh memberikan kita kemudahan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah mencatatkan atau merekodkan dalam kitabnya Fathul Bari, iaitulah kitab syarahan bagi mensyarahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ibnu Battal telah mengatakan bahawa makna al-hadis anna al-mar'a la yakunu farighan hatta yakuna makfiyan sahih al-badan, faman hasala lahu dhalik falyahris ala alla yaghbin bi an yatruka syukrallahi ala ma an'ama bihi alaih. Ibnu Battal mengatakan hadis ini membawa maksud atau pengertian yang lebih mudah, iaitu sesungguhnya seseorang itu tidaklah dikatakan mempunyai masa lapang yang banyak sehinggalah dia itu dicukupkan baginya akan tubuh badan yang sihat. Maka barang siapa yang telah memperoleh yang demikian, maka hendaklah dia bersegera atau menzahirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat tersebut. Imam Ibn Battal mengatakan bahawa nikmat masa lapang itu tidak cukup atau tidak rasa
sempurna, melainkan apabila waktu lapang yang kita ada itu diiringi dengan tubuh badan yang sihat. Maka apabila memperolehi kedua-dua ini, iaitu waktu lapang dan tubuh badan yang sihat, maka hendaklah seseorang itu menzahirkan syukurnya di atas nikmat kedua-dua ini. Di antara cara yang boleh dia lakukan bagi menzahirkan kesyukurannya adalah hendaklah dia melaksanakan atau mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Faman farrata fi dzalik, maka sesiapa yang melampaui yang demikian atau tidak melakukan yang demikian atau tidak melakukan atau menzahirkan kesyukurannya di atas nikmat ini, fahuwal maghbun, maka dia itu akan tertipu atau juga mengalami kerugian di atas nikmat yang tidak disempurnakan ke atasnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat sihat ini perlulah diiringi oleh nikmat waktu lapang. Nikmat waktu lapang juga perlulah diiringi oleh tubuh badan yang sihat, kerana kedua-dua ini manfaatnya akan besar kepada kita jikalau kita dapat manfaatkan akan manfaatkan dengan cara yang betul. Imam Ibn Hajar juga membawakan pandangan daripada Ibnul Jauzi, yang mana Ibnul Jauzi mengatakan qad yakunul insan sahihan wa la yakunu mutafarrigan. Kadang-kadang ada jenis manusia ataupun insan itu tubuh badannya adalah sihat, akan tetapi dalam masa yang sama tidak mempunyai masa yang lapang, kerana lisyughlihi, akibat kesibukannya, bil ma'ash, dengan kehidupannya. Kategori ini boleh kita lihat pada diri kita dan juga kawan-kawan atau rakan kita di sekeliling kita. Kebanyakan kita pada hari ini termasuk dalam golongan ini. Mungkin ramai di antara kita yang sihat tetapi terlalu sibuk dengan kerja-kerja kita seharian. Kerana inilah juga tuntutan yang dikehendaki kepada kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala meminta orang yang sihat manfaatkan waktu sihatnya dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada dirinya bagi kehidupan dunia ini, lebih-lebih lagi untuk kehidupan di akhirat. Waqad yakunu mustaghniyan, kadang-kadang ada juga di antara manusia ini mustaghniyan, yang rasa cukup, wala yakunu sahihan, rasa cukup atau mempunyai masa lapang tetapi tidak sihat. Fa idza ijtama'a, maka apabila kedua-dua ini terhimpun padanya, iaitu seseorang itu mendapati dirinya sihat dan mempunyai masa lapang yang cukup, apabila faghalaba alaihi al-kasal 'anit ta'ah, maka apabila dia itu merasa malas untuk melakukan ketaatan, fahuwal maghbun, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang tertipu. Bermaksud seseorang yang sihat, yang mempunyai tubuh badan yang sempurna, tidak menghidapi sebarang penyakit dan juga mempunyai masa lapang yang cukup, apabila dia rasa malas untuk melakukan ketaatan, seperti tidak mahu solat, seperti tidak mahu berzikir atau sebagainya, maka dia ini adalah rugi. Terlalu rugi kerana tidak dapat memanfaatkan nikmat dua yang utama ini ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan akan ganjaran yang besar di hari akhirat kelak. Maka Imam Ibn Hajar menyatakan lagi dalam syarahannya atau penjelasannya berkaitan hadis ini, mengatakan bahawa wa tamamul dzalik anna dunya mazra'atul akhirah, sesungguhnya dunia adalah ladang ataupun tempat tanaman bagi akhirat. Wa fiha at-tijarah, dan di dunia inilah terdapat jenis perniagaan yang mana yazhar ribuha, yang mana akan diperolehi, akan nyata keuntungannya apabila kita berada di alam akhirat. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, dunia adalah umpama ladang. Apabila ladang yang subur, yang ditanam dengan tanaman-tanaman yang memberi manfaat kepada kita sebagai orang yang menanam, nescaya hasilnya akan kita tuai atau keuntungannya akan kita perolehi di akhirat. Faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fa huwal maghbut, maka barang siapa yang menggunakan nikmat masa lapangnya dan nikmat sihatnya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, fa huwal maghbut,
maka dia ini akan diberkati, akan memperolehi kebahagiaan, akan berasa untung. Wa man ista'malahuma, dan barang siapa yang menggunakan keduanya, iaitulah menggunakan masa lapangnya, menggunakan masa sihatnya fi maksiatillah, pada kemaksiatan kepada Allah atau tidak melakukan ketaatan kepada Allah, fahwal maghbun, maka dia ialah tertipu dan akan rugi, tidak merasa bahagia. Li'annal faragha, kerana masa lapang, ya'qubuhu syughul, akan dihilangkan oleh kesibukan, akan berlalunya dengan kesibukan, akan tidak dapat dikembalikan dengan kesibukan yang akan datang. Wasihhatu ya'qubuha as-saqam, dan kesihatan akan dihilangkan dengan kesakitan ataupun ujian-ujian yang sebagainya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat sihat dan nikmat masa lapang yang kita perolehi pada hari ini, pada ketika ini, janganlah kita sia-siakan dengan perkara yang tidak boleh beri manfaat kepada diri kita, terutamanya kepada diri saya yang berkata. Kerana banyak di sana hadis-hadis atau panduan-panduan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama yang telah memberikan garis panduan untuk kita manfaatkan bagaimana cara yang boleh kita manfaatkan bagi memperolehi ganjaran yang baik, yang besar di akhirat kelak apabila kita memanfaatkan nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Sebagai contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rawahul Bukhari, hadis nombor 6188. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara contoh panduan ataupun hadis berkaitan dengan cara bagaimana untuk kita manfaatkan masa lapang kita, masa sihat kita, iaitulah dengan mengucapkan dua kalimah yang ringan di lisan atau ringan di lidah, iaitulah mudah untuk kita menyebutnya, akan tetapi saqilatani fil mizan, dua kalimah ini adalah amat berat apabila berada di atas timbangan. Habibatani ila rahman, iaitulah kedua-dua kalimah ini juga adalah disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apakah dua kalimah ini? Iaitulah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, iaitulah maha suci Allah dan segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dengan kita mengucap dua kalimah ini, maka kita telah pun beranggapan ataupun kita berharap bahawa kita telah pun melakukan ucapan-ucapan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana menerusi hadis sahih ini, telah menunjukkan kepada kita, iaitulah kita boleh mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan dengan zikir yang amat mudah kita ucapkan ini akan memberikan kita ganjaran yang besar di sisi Allah, kerana Rasulullah SAW telah mengakui, telah menunjukkan kepada kita bahawa kalimah ini amat berat di atas timbangan, kerana semua amalan kita akan dihitung, akan dihisap, akan berada di atas timbangan. Dan mudah-mudahan dengan kekerapan atau dengan banyaknya kita mengucap kalimah ini akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Sebagai contoh, kita boleh mengucapkan ini ketika kita berada di dalam kereta, semasa kita sedang menuju ke tempat kerja atau balik ke tempat kerja, atau pada bila-bila masa sama ada kita baring atau sebagainya, kita boleh ucapkan hanya ringan di sisi mulut kita, di sisi lidah kita, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan banyak lagi di sana panduan-panduan yang lain, dan ini adalah sebagai contoh. Dan kita bolehlah mengucapkan kalimah-kalimah yang lain amat banyak, dan mudah-mudahan perkongsian ini akan dapat memberi manfaat kepada saya, kepada tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita memanfaatkan masa kita, masa sihat kita, masa lapang kita dengan cara yang lebih baik, di sisi Allah Subhanahu wa taala,
yang mana manfaatnya bukan hanya untuk Allah, tapi manfaat juga adalah untuk diri kita semua. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang serba sedikit ini pada kali ini akan dapat dimanfaatkan oleh diri saya sebagai orang yang berbicara pada kali ini, dan juga pada tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang mendengar. Mudah-mudahan sama-sama kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Hasil dan keuntungannya akan kita dapati di akhirat kelak, mudah-mudahan. Sekian sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Wabillahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.